الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Alhamdulillah, kita mengucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya sama-sama dapat kita menunaikan kewajiban yang telah difardukan kepada kita dan sama-sama dapat berada dalam majlis ilmu, mudah-mudahan membawa kebaikan kepada kita untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi alhamdulillah kita dah selesai membaca buku kecil yang berkaitan dengan hakikat syaitan. Jadi mudah-mudahan dari apa yang telah kita bincangkan melalui buku tersebut, kita sentiasa menyadari bahawa syaitan itu adalah musuh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala setiap kali menjelaskan tentang permusuhan kita dengan iblis, dengan syaitan, Allah akan menyebut innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Dan mudah-mudahan sedikit sebanyak kita tahu cara-cara iblis atau syaitan dalam menyesatkan kita, ya, secara dasar langsung atau tidak langsung, dan mudah-mudahan dengan itu kita terselamat daripada tipu daya syaitan. Jadi untuk persiapan menjelang Ramadan, dan kita dah berada di hujung bulan Rejab, dan insya-Allah akan memasuki bulan Sya'ban. Artinya dalam sebulan, beberapa minggu lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi untuk tempoh tu kita akan ulang balik tentang fiqh Ramadan. Ya, biasanya kadang-kadang kita bincang fiqh Ramadan dalam bulan puasa pun, kan? Ya. Jadi itu sebelum puasa. Jadi sebelum puasa kita bincang tentang fiqh Ramadan atau fiqh puasa, fiqh siyam, fiqh puasa sebagai persiapan kita. Mudah-mudahan puasa kita tahun tu, ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur kita sehingga sampai Ramadan, dan mudah-mudahan puasa kita yang akan kita lalui sebulan lagi adalah lebih baik daripada puasa yang sebelumnya, sebab kita dah ada persediaan, ya. Macam kita pergi umrah lah, sebelum kita pergi kita kursus, bukan? Mungkin kita dah datang Senin baru nak kursus, kelang kabut lah kita, bukan? Jadi puasa kita telah laksanakan alhamdulillah tiap-tiap tahun semenjak kita akil balik. Tapi kita nak puasa kita dari tahun ke tahun lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Okey, pertama kita nak pergi kepada erti puasa dulu. Itu ulangan sebenarnya, ya. Dari segi bahasa, puasa artinya menahan daripada sesuatu sama ada kata-kata atau makanan. Dari segi bahasa, puasa itu artinya menahan diri. Ya. Apa-apa aja yang kita tahan diri kita daripada nak makan. Ya, ada orangnya diet. Kan, nangga makanan nyaman tapi nya nahan diri nyemput. Kan? Ya, malah sabar nangga makanan, bukan? Ya, supaya si makan. Ya. Atau daripada berkata-kata, kita menahan diri dari bercakap. Kita semua kelakar dengan orang hari itu. Pergi majlis pun dia diam. Rasa nak berkentut, tahan. Ya pun sebenarnya arti puasa dari segi bahasa. Menahan diri dari sesuatu. Dalam Al-Quran, dalam maksud tu Allah ceritakan, Inni nazartu lirrahmani sawma. Sesungguhnya aku bernazar untuk berpuasa kerana Allah. Ya. Jadi puasa di sini bermaksud menahan diri dan berdiam diri dari berkata-kata. Puasa dari sudut syarak. Itu yang kita mahu lah. Sudut syarak itu atau dari sudut istilah, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula dari terbit fajar
hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Jadi ta'rif puasa tu dari segi istilah, dari syarak, ialah menahan diri. Sebab puasa tu kita nahan diri kita aja. Kan? Ya. Daripada makan dan minum, dari perkara apa-apa yang membatalkan puasa. Daripada makan, minum, hubungan seks, apa lagi, dan lain-lain yang membatalkan puasa. Nahan, ya. Daripada bila? Bukan sehari semalam, bukan sebulan, ya. Tapi bermula dari terbitnya fajar. Terbit fajar tu bersamaan dengan masuknya waktu subuh. Dia bukan bermulai terbit matahari. Ya. Sebab itulah siang tu, siang ialah dalam konteks Islam, siang tu ialah bermulanya dengan terbitnya fajar. Ya, dikira siang. Artinya masuk subuh tadi sudah dikira siang. Ya. Hari dalam Islamnya mulai masuk terbenam matahari. Bermulanya contohnya 1 Ramadan. Tapi kita nak anak bulan petang kan, ya. Nampaknya nak bulan, maka dia dah dikira hari yang baru dan bulan yang baru. Hanya bukan macam kalau yang menggunakan kaedah matahari itu, Masihi yang kita pakai itu, nya bermula tengah malam. Tahun baru bermula tengah malam. Hari yang baru bermula tengah malam. Sebab ya kadang-kadang saruk. Ya. Saruk contohnya mengadakan sahur. Kami di Yatim selalu berlaku kadang-kadang. Orang nak sponsor sahur. Ya. Nya sponsor sahur 20 katalah ambil 20 hari bulan. 20 hari bulan 3 contoh. Kan? Ya. Kadang-kadang catering dia hanya lupa 20 hari bulan ya. Kan? Dah masuk dini hari apa nama? Katalah 20 hari bulan tak hari Rabu. Kan? Malamnya sudah dikira 20 hari bulan. Tiba-tiba nyesik ngantar. Nyamadai bukan isokkah katanya. Nya melihat isok artinya pagi isoknya barunya, sedangkan pagi isoknya dah masuk 21. Itu berlaku beberapa kali. Baik-baik kita ada standby, makanan-makanan standby untuk sahur. Ya. Ada satu organisasi yang buat aktiviti, semua grup dia dah datang dah. Kan? Ya. Tiba-tiba makanan call dengan catering madai, bukan isok. Terpaksa gotong royong memasak. Apa yang ada. Ya. Ini kadang keliru masyarakat kita yang tarikh itu. Nyasi alert, nyasi beri perhatian. Kan? Jadi Islam tarikhnya bermula, harinya baru bermula terbenam matahari. Ya. Jadi siangnya pula dianggap bermula daripada terbitnya fajar. Ya. Jadi kita bermula puasa menahan diri bila bermula dari terbitnya fajar sehari-hari sampai terbenamnya matahari. Kira siang ya panjang atau siang ya pendek. Kalau negeri kita alhamdulillah stabil aja, malam dengan siangnya lebih kurang. Ya. Tapi kalau kita berada di negeri yang 4 musim, sama siang dan malamnya. Kalau musim panas, siangnya panjang. Panjanglah puasa kita. Katakanlah terbit fajar masuk subuh pukul 2 pagi, 3 pagi. Ya. Dan pukul 2, 3 pagi lah start puasa. Terbenam matahari pukul 9 malam kelak. Pukul 9 lah barunya terbenam. Pukul 9 dah kita sungkir. Maknanya kita puasa daripada pukul 3 pagi tadi ya, sampai pukul 9 malam. Ya, kalau musim panas. Kan? Kalau musim sejuk, siangnya pendek. Puasa kita singkat. Ya. Pukul 6 masih sahur lagi. Kan? Ya, sebab subuh masuk pukul 6.30 contoh. Ya. Subuh masuk pukul 6.30, pukul 3 dah sungkir dah. Ayat kalau musim sejuk. Bahkan ada negeri yang lebih singkat lagi daripada ya. Ya. Kalau musim panas,
Semayang tarawih memang singkat. Kita semayang tarawih, lepas maghrib sungkir, berebut maghrib sungkir, kemudian semayang tarawih, isyak, semayang tarawih, lepas tarawih terus sahur. Ya. Pasal terus subuh. Sebab kadang-kadang sahur tu subuh masuk pukul 2. Mungkin kita nak tidur lagi, sungkirnya pukul 10 contohnya. Kan? Ya. Lepas atas semayang maghrib, lepas siap terus semayang isyak, tarawih, kan? Mungkin kita tidur ya, memang cepat bangun sahur. Jadi teruslah. Kan kita nak baca Quran ke, semayang sunat ke, terus sahur, kedua masuk subuh, semayang subuh, tidurnya lepas subuh. Ini si ada istilah, si boleh tidur subuh kalau kita di negeri macam ya. Sebab ialah enggak time kita tidur. Kan? Ya. Jadi ya arti puasa yaitu menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa bermula terbit fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat. Itu niat dilakukan pada waktu malam di bulan Ramadan. Dari sebab itu kita lihat ibadah puasa tu. Ibadah puasa di sini ada banyak perkaranya, bukan macam ibadah lain. Kalau ibadah salat, kita ada rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada pergerakan-pergerakan yang mesti kita buat. Ya. Kalau kita mengeluarkan zakat, ada barang, ada sesuatu yang kita kena keluarkan. Harta, duit, ya, biji-bijian, gandum atau padi. Ya. Kalau kita mengerjakan umrah atau haji, ya lagi banyak. Kita kena tawaf, sa'i, dan setiap ibadat ada rukunnya pun lagi. Ya. Tapi ibadah puasa mesti ada. Ya. Dalam kita melakukan ibadah puasa, kita dikehendaki menahan diri dari yang membatalkan puasa tadi, tapi kita boleh melakukan aktiviti harian kita. Kita boleh bekerja, kita boleh tidur, makan minum kasih boleh. Ya. Kita boleh berjalan, kita boleh shopping, kita puasa. Dalam kita puasa kita ada salat. Ya, kita boleh bercakap. Sebab puasa tu lebih menahan diri sahaja. Ya. Okey, bilakah puasa ini disyariatkan? Bila puasa tu mulai disyariatkan? Kita semua tahu bahawa ibadat dalam Islam sebagian besarnya disyariatkan selepas hijrah. Satu-satunya rukun Islam ataupun satu syariat Islam tu yang disyariatkan sebelum hijrah, salat 5 waktu sehari semalam. Ya aja. Yang kita dengar ceramah malam tadi kan? Isra' dan Mi'raj. Ya. Yang setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Ia aja ibadat yang disyariatkan sebelum hijrah. Disyariatkan di Mekah. Bahkan sembahyang Jumaat, walaupun pensyariatannya masa di Mekah, tapi hanya dilaksanakan ketika di Madinah. Di Mekah Nabi ini ada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat Nabi sembahyang di Madinah setelah hijrah ke Madinah. Jadi puasa ini dilakukan dan difardukan oleh Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban tahun kedua hijrah. Tahun pertama belum lagi. Ya, tahun pertama hijrah Nabi datang ke Mekah, ke Madinah, hanya disyariatkan para sahabat menunaikan sembahyang saja. Dah tahun kedua, artinya umat Islam mulai kuat imannya, mantap, terutama penduduk Islam di Madinah yang baru masuk Islam, barulah disyariatkan untuk melakukan ibadah puasa. Jadi sebelum itu, adakah ibadah puasa itu suatu ibadat yang baru bagi manusia yang beragama ketika itu? Adakah puasa itu satu yang baru? Sebenarnya puasa itu adalah satu ibadah yang telah dikenali dalam agama-agama lain sebelumnya. Di kalangan orang Yahudi ada puasa. Di kalangan orang Nasrani ada puasa. Bahkan di kalangan orang Majusi pun ada puasa. Cuma bentuk-bentuk puasa aja berbeza. Ya. Kalau orang Yahudi contohnya, kan kita kata Nabi Daud, Nabi pernah menyebut tentang puasa Nabi Daud.
Puasa Nabi Daud tu sehari puasa, sehari si. Sehari puasa, sehari si. Ya, puasa Nabi Daud alaihi salam. Orang Yahudi di antara hari mereka berpuasa ialah 10 Muharram. Bila ditanya apa sebab kita puasa 10 Muharram? Karena mengingati peristiwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel daripada Fir'aun, iaitu ketika menyeberang Laut Merah, berlakunya pada 10 Muharram. Maka orang Yahudi berpuasa pada hari tersebut. Lalu Nabi mengatakan kami lebih berhak untuk berpuasa. Tapi Nabi suruh kita puasa menyelisihi Yahudi. Kita kena puasa 9 dan 10 atau 10 dan 11. Artinya supaya syik bersamaan dengan orang Yahudi. Jadi ibadah puasa itu telah pun ada dalam agama sebelum. Telah pun disyariatkan kepada orang Yahudi, telah disyariatkan kepada orang Nasrani. Cuma dalam pelaksanaannya ada berbeza sedikit. Firman Allah Ta'ala, Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu daripada kamu supaya kamu berpuasa. Supaya kamu bertakwa. Jadi dalam ayat itu Allah Ta'ala memanggil orang-orang yang beriman. Apa yang nak diperintah oleh Allah? Alaikumusiyam. Wajib ke atas kamu puasa. Ya, bukan pilihan. Ya, kelak kita bincang syarat sah puasa, siapa yang wajib, siapa yang si wajib, siapa yang boleh si berpuasa, kita akan lihat. Jadi dalam ayat itu menunjukkan puasa, dan puasa di sini adalah puasa Ramadan. Bukan puasa bulan lain. Puasa bulan lain hanya ada hukum lainnya. Kan? Yang puasa di situ ialah puasa Ramadan. Bolehkah tukar puasa pada bulan lain? Kan? Kita tak nak tukar bulan puasa oleh kerana bulan Ramadan tu jatuh musim panas. Kan? Ataupun kalau tempat kita kelak ni tahu bulan puasa jatuh musim durian banyak. Ya. Tukar, boleh si tukar ada bulan lain. Si boleh. Kalau orang yang di Eropah tadi contohnya puasa jatuh musim panas. Siang yang begitu panjang. Boleh si puasa tu tukar pada musim sejuk. Kan bulan 12, bulan 11 ke bulan 12 yang musim sejuk kan. Si boleh. Ini mesti puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang terdahulu dari kamu. Artinya Allah nak menjelaskan kepada kita, bukan kita aja. Bahkan di kalangan nabi-nabi yang terdahulu, di kalangan umat yang terdahulu, di kalangan orang-orang yang beriman, mereka pun telah disyariatkan puasa. Ya. Apa tujuan Allah Ta'ala menyebut puasa itu dengan orang yang terdahulu? Karena puasa tentang zakat, tentang zakat, tentang sembahyang, mesti ada Allah nyebut sebagaimana diwajibkan kepada orang yang terdahulu. Tapi bila sampai puasa, Allah kata, bukan sahaja kamu yang diwajibkan puasa, tapi orang sebelum kamu pun telah diwajibkan. Sebab ibadah puasa tu, ya, satu benda yang berat. Kadang-kadang manusia untuk melakukan mungkin ringan. Ya. Tapi puasa tu, yang ditahan adalah yang menjadi keperluan harian manusia yang pun. Makan. Kan? Kita disuruh menahan diri dari makan dan minum pada siang hari. Kita tu kadang-kadang disuruh membuat lebih mudah daripada mun dilarang jangan dibuat. Ya. Lebih mudah nak buat. Sebab ya kadang-kadang benda yang dilarang kita disuruh menahan diri jangan buat, dilarang buat, ialah ingin dipolah kita. Ya. Kita lebih senang barangkali mun disuruh ke adalah aktiviti kita cari telur. Kan? Boleh kita pergi beli. Tapi mun diberi telur mantak suruh kita megang sehari-hari, sakit juga nyawa kita kan, sakit jiwa.
Ha? Ha. Okey. Dalam kocek tengah duduk, pandai keluar telur dalam kocek kita, kan? Okey. Jadi puasa tu berat sebab kita disuruh menahan diri. Ya. Sedangkan kita hari-hari nak makan. Sudah kat makan lagi. Ya. Sudah kat sarapan pagi pukul 6.30, pukul 7, pukul 10 kelak makan lagi. Pukul 12 kelak biryani lagi. Ya. Petang kelak roti canai lagi. Kan? Ataupun tak macam-macam lah lagi yang digoreng-goreng, kan? Ya, cua pisang ke apakah. Malam makan lagi. Ya kita. Tapi ialah yang dilarang makan. Kan? Ya. Kalau kita dengan orang pencen, kalau kita ada grup orang pencen, apa yang paling banyak disuruhnya dalam grupnya? Dok makan tu sih. Saya ada grup mesti jamik semain subuh jamik, kan. Tiap-tiap hari dalam grup yang akan dihantar makan. Lepas tu penuh lah gambar makan lepas tu. Kan. Hanya berkumpul sini-sini, kan. Ya. Kadang-kadang grup-grup masjid orang tua-tua hanya bila berkumpul sini mesti gambar makan di sini di kopi break apakah. Kan. Ya. Sebab nak makan. Ialah yang dilarang, yang ditegah oleh Allah kepada kita siang hari. Jadi berat. Sebab itu puasa ini ringan bagi orang mukmin. Ia bergantung pada kekuatan iman. Sebab ialah ada setengah orang katanya si puasa, sebulan puasa mesti ada sakit. Gastrik lah datang. Kan? Ia start sakit Syaban tu dia dah start gastrik. Ya. Kemudian alasan kelak lupa sahur. Kenapa si puasa itu? Lupa sahur. Kami mesti tahu mesti tahan puasa. Kan? Sikit lagi alasan apa? Lupa niat. Ya. Ya alasan. Dan alasan yang diberinya lupa sahur atau lupa niat ya. Ia menggambarkan kejahilannya pun sebenarnya. Sebab kan. Kalau orang yang lupa niat sekalipun apakah hanya boleh makan pada waktu siang Ramadan? Si boleh. Kan? Ya. Sebab hukum makan dan minum pada siang Ramadan dan apa-apa yang membatalkan puasa pada siang Ramadan, hukumnya adalah haram. Ya kena ingat. Sebabnya bila kita belajar kelak dalam bab niat, adakah orang yang terlupa niat pada malam Ramadan, dia boleh makan siang hari? Si boleh. Dia tetap haram makan dan minum, dia mesti menahan diri. Tapi perbuatan yang menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa pada hari tersebut si dikira puasanya kena khabar. Ya kena ingat. Ya. Sebab itu hanya orang yang dibenarkan untuk berbuka puasa saja yang boleh makan dan minum pada siang Ramadan. Jadi menyelupa niat bermakna nya tetap wajib menahan diri makan dan minum. Ya. Macam kita sembahyang lah. Sembahyang sebabnya dipanggil takbiratul ihram. Kenapa dipanggil takbiratul ihram? Takbir ya tadi, ya. Dengan takbiratul ihram, dengan takbir kita tadi yang disertakan dengan niat, menjadikan perkara yang halal haram dilakukan. Ya. Makan minum halal. Tapi dengan takbiratul ihram tadi kita sembahyang subuh tadi, kita pun niat saja aku sembahyang subuh. Allahu Akbar, datang dengan niat dalam hati. Di saat itu makan, minum dan apa-apa yang membatalkan puasa sengaja kita buat jadi haram. Mungkin kita makan juga, sembahyang kita batal dan perbuatan itu berdosa. Ya. Si boleh kita, malam tu giliran imam tu baca panjang, imam tu punya popular dengan bacaan panjang. Takut ngantuk dalam sembahyang, kah koci dalam kocek. Sementara nunggu imam datang, nunggu habis baca ayat spesifik ngantuk, makan koci. Si boleh kan? Sebab makan dalam sembahyang haram, berdosa. Kan? Membatalkan bercakap-cakap. Kan? Bercakap-cakap. Ya. Kalaulah dibenarkan bercakap dalam sembahyang, mesti ada orang dengar bacaan imam. Kan? Ya. Jadi kawan datang sebelah.
Kita pun perasan kawan kita. Pasal kita nyuluh tangan dengan you sebelah I teh kan. Batal kan. Jadi takbir tadi menjadikan perkara yang halal di luar semayang tapi dalam semayang haram. Bercakap boleh, tapi bila takbir boleh dah. Bila boleh balik setelah salam yang pertama. Jadi salamnya bukan penutup, salamnya pembuka balik kan. Maka begitu juga puasa tadi. Bila terbit je fajar shadiq, maka bagi setiap orang mukmin yang memenuhi syarat-syarat wajib puasa tadi, dia wajib berpuasa. Ya, jadi bukan bermakna kalau nya lupa niat atau nya lupa sahur, nya boleh makan, minum. Kan? Ya, kelak kita akan bincang lebih detail dalam hukum-hukumnya tadi. Nah, kemudian kita pergi sikit sebelum lebih kurang beberapa minit. Kita baca sikit syarat-syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Saya nak bincang detail tentang kaedah melihat anak bulan dan sebagainya. Saya ada kaitan dengan kita. Sebab kita terlibat dengan anak bulan. Kan? Kalau nak puasa cepat, nak raya cepat, cari ada orang nama bulan. Dia anaknya, nampak? Ya, okey. Jadi kita terlibat melihat. Kita tu cuma dengar pengumuman aja. Kan? Cuma perlu difahami oleh kita, puasa dalam Islam 29 dan 30. Kan? Kalau kita puasa 29 hari, maka puasa kita dianggap cukup. Dan paling banyak puasa kita ialah 30 hari. Nyasi akan ada 31. Dalam Islam, bulan tu hanya 29 dan 30. Sekiranya puasa kita cuma 28 hari, maka kita wajib qada sehari. Contoh, tuan-tuan pergi ke Mekah, kan? Ya, puasanya mungkin dudi daripada kita. Kita pergi sebelum Ramadan dan Ramadan di Sinon. Tiba-tiba pulang ke Malaysia, puasa kita bawa hari ke-28, orang nanggar anak bulan malamnya, di Malaysia dah 29, orang nanggar anak bulan dan anak bulan nampak. Lalu puasa besoknya. Kita dah boleh puasa. Bila dah nampak anak bulan, diumumkan nampak anak bulan, kita memang kena raya juga. Oh, kami belum cukup lagi. Raya ajak kita, kami alang-alang sehari loh. Boleh. Ya. Maka puasa kita 28. Maka lepas hari raya pertama boleh puasa apa kan? Lepas raya kita kena qada. Macam ni pula puasa kita lebih. Kita pergi ke Mekah, awal puasa sehari. Kita situ belum puasa. Bila puasa di situ, orang situ cukup 30 hari. Kita dah pulang ke Malaysia, maknanya puasa kita 31 hari. Maka sebahagian ulama mengatakan kita wajib menahan diri juga walaupun pada hari kita tidak dianggap sebagai puasa. Sebab untuk negeri tersebut dianggap masih Ramadan. Maka kita kena menahan diri dan berhari raya dengan orang lain. Tadi macam 31 lah puasa kita kan. Tapi ada juga sebahagian ulama mengatakan kita boleh berpuasa pada hari tersebut, tetapi bolehlah ngesur dengan orang kita makan. Tapi sembahyang raya kena tunggu orang lain. Bolehlah sembahyang raya seorang-seorang. Kan? Ya? Kita kena tunggu orang lain. Hari raya. Ya? Tapi adalah lebih baik kita turut serta berpuasa pada hari tersebut kerana bagi negeri tersebut dia masih lagi dikira Ramadan. Kan? Okey. Kita pergi syarat sah puasa. Syarat wajib puasa. Ya. Pertama, Islam. Puasa tidak wajib ke atas orang kafir. Macam ni orang kafirnya puasa, puasanya tidak sah, tapi dia hanya dianggap sebagai diet aja lah. Kan kadang-kadang kita zaman-zaman diam di sekolah, di asrama, di universiti, ada kawan-kawan bukan Islamnya nak puasa juga. Ya, saya dulu masa di UKM ada kawan Cina sebelah bilik saya. Dia biasa hidup dengan orang Melayu. Ya. Dia suka naga kita bila petang hari berkumpul dalam bilik, kumpul orang kawan, beli makanan sama-sama buka puasa. Jadi kita madah, you tidak puasa jangan kacau lah. Sebabnya suka ikut. Tapi dia cakap fasenya orang Penang, pakai Penang lah. Main hang dengan kita kan. Jadinya nak ikut puasanya puasa, sama dengan kita sahur. Ya. Kemudian meleleh-leleh je siang harinya. Kan, kena nak lapar.
Bila sungkir kita beli makanannya pun beli makan mak sama. Kan? Ya. Saya sih tahulah apa ceritanya lepas ya. Tapi kalau yang dari Sabah dulu, saya ingatnya masuk Islam. Yang Sabah yang lagi dahsyatnya dakwah saya Kristian. Tiap hari kami dua pergi kuliah jalan kaki, ni bercerita tentang Jesus Christ. Kasih sayang Jesus Christ, dakapan kasih Jesus Christ. Jesus Christ menyelamatkan dari neraka. Kan? Tiap-tiap harinya kelakar. Saya diam aja dengar kan. Lala semadahnya kau pernah sih baca tentang Islam? Belum pernah baca dulu adanya. Dan alhamdulillahnya pulang ke Sabah, saya diberitahu oleh kawan-kawan di Sabah, nya masuk Islam kemudian. Tapi selalu dia juga ngikut kami orang puasa. Kan, kawan baik kan, bila kita puasa yang ikut. Ya. Okey. Tapi bukan Islam tidak sah. Hanya sah orang Islam. Yang kedua taklif. Taklif di sini maksudnya ialah berakal dan baligh. Orang gila si wajib. Jangan kita maksa orang gila puasa. Kita paksa orang gila puasa. Kata leh orang gila ya kau tu gila juga macam aku. Jangan. Yang kedua baligh. Okey, orang gila tidak sah dan tidak wajib. Ingat. Orang gila. Ya, tidak sah dan tidak wajib puasa. Baligh. Baligh dia tidak, kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh tidak wajib puasa, tapi kalau dia berpuasa, puasanya sah. Ayo bisa. Kanak-kanak belum baligh, ya, nyasi wajib puasa. Katalah umur baru 7 tahun, 8 tahun. Ya, nyasi wajib puasa. Tapi puasanya sah. Kalau nya berpuasa, memenuhi syarat tadi. Katalah anak kita 10 tahun. Kan, nya dah di sekolah belajar tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dan nya tahu apa yang dibuat, apa yang boleh dibuat. Nya jaga. Daripada kita sama sahur dengan kita, sungkir dengan kita. Tamat puasanya. Kan, sebab nak dapat hadiah. Bapak janji, tamat, dapat handphone baru. Sanggupnya tamat. Tapi bila masuk sekolah tengah, kerana dia sedah hadiah lagi, selalu si puasa. Ya, kadang-kadang berlaku. Okey. Jadi, kanak-kanak yang belum mencapai usia baligh, dia tidak wajib puasa, tetapi puasanya adalah puasanya adalah sah, ya. Dan satu lagi ialah dia sempurna panca indera. Artinya kalau orang nya bisu, pekak dan buta, lengkap pada tiganya itu, maka dia juga tidak diwajibkan, tidak dikategorikan sebagai orang yang ditaklifkan. Tapi kalau dia berpuasa sah atau tidak? Sah. Artinya ada orang yang tidak wajib puasa dan kalaunya puasa, puasanya tidak sah. Orang kafir, orang gila. Perempuan datang haid dan nifas, si wajib puasa dan kalaunya puasa, puasa tidak sah. Kemudian orang yang tidak wajib puasa, tapi kalaunya puasa, puasanya sah. Yaitu kanak-kanak yang belum baligh. Kan? Orang yang musafir. Orang musafirnya si wajib puasa. Kalaunya puasa sah. Orang yang sakit yang berat. Nya nak puasa juga. Sah puasanya. Walaupun si wajib, puasanya sah. Ya jelah untuk pagi itu. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.